ni saya harap awak ni kalau nak bercakap, tolonglah tengok-tengok sikit. Sebab diri dan jasad awak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asy-syafi'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat semuanya di seluruh Malaysia dan semua rakan-rakan saya, sahabat-sahabat perjuangan, mereka-mereka yang berjuang. Ya, apa yang saya nak sampaikan hari ini adalah perkara yang saya lihat satu benda yang sekarang ni tular di media sosial, tular di media sosial di kalangan netizen hari ini, yang ramai menyokong tentang kita difahamkan salah seorang kita difahamkan saya tak berapa sihat hari ini. Filem Syahadan baru sahaja ditayangkan pada 2 hari yang lepas, pada 7 hari bulan 2 2022, dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa saya dan juga sahabat ataupun semua pasukan-pasukan dalam sembahyang Malaysia dan persatuan-persatuan yang ada di seluruh Malaysia yang menyokong filem Syahadan ini adalah tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengangkat seni silat Melayu Islam yang menjadi sajarah yang seharusnya dipupuk di kalangan orang-orang muda supaya mempunyai jati diri yang tinggi. Jadi filem ini telah ditayangkan pada 2 hari yang lepas dan pelakon utamanya adalah Jufri Jamari dan juga beberapa pelakon yang kita rasa telah cuba untuk bersama-sama seperti Fauzi Khalid, Anwar Rahman, Bob Megat, Taqiyuddin Hamid. Filem yang kita rasa satu filem yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk supaya orang mengangkat seni pertahankan diri ini khusus kepada masyarakat Melayu Islam yang berada di seluruh Asia Tenggara dan seluruh dunia yang merasakan diri dia Melayu. Jadi sebab itu saya hari ini terpanggil untuk membuat satu kenyataan untuk membidas dan menegur salah seorang blogger yang kita lihat, saya bukan nak memalukan tetapi saya lihat kenyataan-kenyataan yang dibuat itu bukanlah satu kenyataan dan kritikan yang membina. Satu kritikan yang saya lihat adalah satu kritikan yang menghina bila kita menghina dunia persilatan ataupun menghina orang Melayu, menghina agama Islam. Ini adalah satu benda yang perlu kita mengambil iktibar supaya kita bangkit, supaya orang-orang yang sebegini tidak semudah-mudah sewenang-wenangnya menghina bangsa sendiri. Kita jadi sedih kerana yang menghina filem Syahadan ini adalah seorang daripada kalangan bangsa kita sendiri, bangsa orang Melayu yang seharusnya tidak perlu berlaku. Kita lihat kadang-kadang masyarakat beragama bukan Islam sekalipun, masyarakat bangsa bukan Islam, bukan Melayu sekalipun, masyarakat Cina, India pun menghormati kita. Begitu juga kita telah terdidik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang tinggi supaya menghormati agama-agama yang lain, jangan mempertikaikan agama-agama yang lain, jangan menegur secara terbuka. Kita ada kaedah-kaedah tertentu untuk mentarbiah. Tapi saya lihat salah seorang blogger, Zaflog ni adalah satu blogger yang saya rasa satu benda yang menyakitkan hati saya sendiri secara peribadi, mengatakan filem tanpa maruah, filem tanpa maruah, filem hina, from budak kripto to budak silat real quick, sound out, kamera angle teruk, skrip jahanam, short film YouTuber lagi berkali ganda berkualiti, genre bersepah, kejap drama, kejap lawak bodoh, kejap macam Scott Pilgrim. Surprisingly, Tok Guru lagi pandai berlakon dan lontarkan dialog. Villains baca skrip macam baca buku teks. Fighting sequence terlalu amateur. Tiada pergerakan yang mengujakan. No wonder Astro dulu tak nak ambil untuk ditayangkan di Astro First. Terlalu sampah. Jauh panggang dari api kalau nak dibandingkan dengan filem Grand 2019. Plot utama nampak menarik tetapi ditolak ke tepi dan most of the screen time diberikan kepada pengajaran silat. Priorities, man. Priorities. Okay, saya faham. Benda ini saya lihat ini boleh lihat di salah satu daripada blog kenyataan yang dibuat di Facebook beliau.
Ini IG beliau yang saya rasa seorang berbangsa Melayu, seorang blogger yang saya mungkin yalah, saya tidak menafikan sesiapa saja boleh apa ni kritik, boleh memberi nasihat, boleh sahaja apa saja nak buat, buatlah apa nak buat, tak ada masalah. Nak kutuk ke nak apa, tapi ada kaedah untuk kita memberi kritikan. Janganlah kita membuat kritikan tanpa berasas. Ini tak tengok panggung pun, tak tengok pun. Saya difahamkan tidak pergi menonton, tidak beli tiket untuk menonton pun, tapi telah membuat satu andaian yang mengikut kepada tekak sendiri. Sebab itu saya rasa saya nak beri maklum kepada Zaf saya pun tak tahu, ZHAFVLOG ni, Zaflog ni. Saya nak berjumpa dengan anda, saya nak berdepan dengan anda, saya nak tanya apa yang kamu marah sangat dengan dunia persilatan, apa yang kamu marah sangat dengan bangsa Melayu ni, apa yang kurangnya kami. Kami nak berdepan, kami nak jumpa, nak tanya apa benda. Mungkin anda nak menjadi nak menjadi pelakon utama dalam filem Syahadan ke, ataupun anda sendiri nak menunjukkan bagaimana seni tarian silat orang Melayu ke, ataupun anda nak mengajar, nak mendidik kami bagaimana nak buka buah ke, bagaimana cara kaedah-kaedah untuk membuka seni tarian silat ke, beritahu pada kami. Sebab saya tidak ada apa-apa benefit dalam filem Syahadan ini. Tujuan saya bercakap ini kerana saya datang, saya melihat, saya nak mengangkat. Sebab tu Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, kita memang nak mengangkat dunia persilatan orang Islam, orang Melayu ni, supaya sejarah-sejarah pendekar-pendekar, panglima-panglima, tok guru, maha guru ini, yang kita tahu sejarah mereka ini, inilah orang yang telah berjuang. Selepas kalau kita tahu kan, dalam dunia keselamatan negara kita, Majlis Keselamatan Negara kita, pihak polis, selepas itu tentera dan pihak polis, siapa lagi yang boleh menjadi benteng pertahanan? Kalau kita tengok pada zaman dahulu, inilah dia pendekar-pendekar, panglima-panglima yang pergi ke hadapan, berani mati untuk memperjuangkan agama dan bangsa. Perjuangan Abata kita. Jadi sebab itu saya lihat Zaflog ni, saya harap awak ni kalau nak bercakap, tolonglah tengok-tengok sikit. Sebab diri dan jasad awak tu, yang awak pakai tu milik Allah. Roh yang awak pakai tu milik Allah. Jadi yang awak nak hina ni adalah bangsa awak sendiri. Yang awak nak kutuk ni adalah bangsa awak sendiri. Jadi janganlah cakap sampai melampaui batas. Awak pun tak pergi menonton filem tersebut. Okey, kalau katakanlah dalam filem itu ada kekurangan, mungkin itu adalah kali pertama saudara Jufri Jambari yang merupakan jago silat negara, mengharumkan nama negara selama tiga kali, yang mengharumkan nama dunia. Negara Malaysia ke pentas dunia. Yang kita rasa bukan mudah. Setelah saya bertemu bual dengan beliau, yang merupakan adinda saya, dia mengatakan bukan mudah untuk mencapai ke tahap itu. Dia menyerahkan diri dia, hidup dia kepada Allah dan untuk mengharumkan nama orang Melayu, orang Islam dan nama negara kita. Jadi sebab itu saya lihat Zaflog ni jangan buat pukul sedap lah. Bukan, jangan cakap-cakap suka hati tanpa fikirkan orang. Tengok-tengok sikit bila bercakap. Sebab itu saya minta kepada sesiapa yang mengenali beliau, saya minta untuk aturkan pertemuan dengan segera, dan saya nak berjumpa, saya nak tahu di mana pejabatnya untuk saya boleh datang ziarah, untuk saya nak takruf. Saya nak berkenalan dengan beliau, saya nak tahu apa nama dia. Apa sebab dia buat macam ni? Adakah sebab bukan pergi nak pukul pun. Kita tak pernah bergaduh pun. Betul lah dalam filem tu semua adalah lakonan. Dalam filem-filem Syahadan yang dilakonkan oleh Jufri Jambari tu, yang selama dia buat ni, dalam lakonan selama berapa bulan, dihabiskan masa untuk menunjukkan kepada dunia, kepada negara kita, bahawa nak menunjukkan seni tarian silat orang Melayu, nak kembalikan sejarah, nak menunjukkan kepada anak-anak muda yang hari ini banyak berkecimpung dalam dunia gangsterism, yang banyak berkecimpung dalam dunia yang tidak mendatangkan manfaat. Inilah masanya kita tunjukkan dalam pentas wayang, nak menunjukkan inilah budaya orang Melayu, orang Islam yang patut diketengahkan. Kalau di negara-negara yang luar, kita ada Iqman, Donnie Yen. Kita di Indonesia, kita ada Iko Uwais yang telah mengharumkan nama dunia persilatan mereka, dunia kungfu mereka. Jadi hari ini kita kena bagi peluang kepada orang Melayu, orang Islam yang memberanikan diri untuk menunjukkan seni tarian orang Melayu ini. Jadi kalau anda tak suka, tak ada masalah, simpan sendiri. Kalau anda nak kritik, kritiklah. Tapi kritik membaik pulih, bukan memaki hamun. Kadang-kadang saya rasa macam bahasa-bahasa yang dikeluarkan ini, kejap lawak bodoh lah, benda-benda macam ni macam sampah, terlalu sampah.
Adakah ini budaya orang Melayu, orang Islam yang perlu kita tunjukkan, yang kita terapkan kepada masyarakat? Saya khawatir nanti bila kita sampai di depan awak, kita bertanya soalan, awak mengatakan itu hanyalah gimmick. Jadi sebab tu saya cakap, tolong hati-hati dalam membuat satu kenyataan yang melibatkan orang-orang sensitivity, agama, bangsa, apa-apa bangsa. Kita pun orang Melayu jangan suka-suka nak kutuk orang orang bangsa lain. Itu tidak diterapkan dan banyak kita lihat hari ini orang-orang Melayu Islam tidak sebegitu kerana kita telah terdidik dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa menghormati orang lain. Kalau kita marah sekalipun tidak mengeluarkan kata-kata kesat. Kalau orang menjual sekalipun kita ada kaedah untuk membeli. Sebab itu saya rasa Zaflock ni saya minta sesiapa yang mempunyai maklumat tentang beliau, saya nak berjumpa. Saya nak berjumpa, saya nak tanya apa sebab? Apakah sebab dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti sampah, perkataan bodoh, perkataan-perkataan yang kita rasa sakit lah. Sebab dia bercakap, bila anda menghina, ia melibatkan seluruh umat Melayu yang ada di negara ini. Bila umat Melayu ada dalam negara ini, bila kamu hina, saya terasa. Saya terasa, pasukan-pasukan saya terasa, orang-orang yang bersama dengan saya terasa, dan kami yang menyokong Fidan Syahadat ni pun terasa, walaupun kami tidak ada kepentingan. Sebab itu kita ni nak menaikkan taraf orang Melayu, orang Islam di negara kita. Sebab itu kita tak boleh hina. Macam mana bangsa Melayu nak bangkit kalau kita terus menghina? Sedangkan kita sendiri pun tidak diajar untuk menghina bangsa lain, agama orang lain. Tetapi bagaimana kita sendiri dalam bangsa kita sendiri nak mengkhianati bangsa kita, nak membunuh bangsa kita. Kalau kita tak suka sekalipun, simpanlah. Sebab itu saya nampak hari ini bersihkanlah jiwa. Bersihkan jiwa kita. Walaupun kita bukan di kalangan orang baik, saya bukan cakap ini nak berikan nasihat, tidak. Tapi saya nak bagi tahu, saya sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, saya mempunyai juga ketegasan dalam diri saya. Saya juga mempunyai kemarahan dalam diri saya. Saya juga mempunyai api dalam api dalam diri saya. Tapi kadang-kadang ada benda yang perlu dikawal. Sebab bukan semua benda kita boleh bercakap secara terbuka. Bukan benda yang kita boleh hentam orang suka-suka, hina orang macam tu je. Walaupun orang ada salah sekalipun, kita ada kaedah tertentu bagaimana kita untuk kalau kita dalam kes-kes penipuan yang kita buat, bukan kita sewenang-wenang je terus buat live, terus buat di YouTube, malukan orang. Tak boleh. Kita pun ada kaedah-kaedah. Kena blurkan gambar, nak menceritakan pengalaman, nama itu tidak disebut dengan jelas, nama itu ditutup, wajahnya ditutup. Ada kaedah kerana ia sudah menjadi mudarat yang besar kerana telah menipu ribuan manusia yang melibatkan puluhan jutaan ringgit orang ditipu. Tapi itu sebab dah darurat. Sebab itu bila sudah darurat, maka kita perlu memikirkan bagaimana. Mudarat ni dah makin membesar. Kalau kita tak dapat tangkap dia ni, kalau kita tak dapat kesan dia ni, maka lebih ramai. Sekarang ni dah ada 10,000 orang ditipu. Jumlah duit kerugian 25 juta. Nanti akan ada lagi 10,000 lagi orang ditipu. Maka itulah sebab kita membuat hebahan tetapi menggunakan kaedah-kaedah tertentu dengan tidak memperlihatkan wajah beliau, tidak memperlihatkan nama beliau, tapi kita menunjukkan modus operandi aktiviti penipuan tersebut. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu kepada Zaflock ni, saya memang nak berjumpa dengan anda dan saya juga merupakan peminat anda. Saya nak berjumpa, saya nak tanya apa yang sebenarnya menyebabkan anda rasa macam teruk sangatlah orang Islam, orang Melayu ni yang sampai awak nak kena kutuk macam ni, bukan main lagi nak hentam sana sini. Sedangkan saya adalah orang yang menonton filem Syahadat itu ketika di tayangan perdana, ketika pemangku kepada Agong, anak kepada tuanku Agong kita turun, saya ada. Saya pun melihat dan menonton. Jadi bila anda hina tu, anda telah menghina secara keseluruhan. Jadi anak Agong yang datang, tuanku yang datang menonton pun kira awak menghina. Orang-orang yang berada di dalam tayangan perdana pada peringkat awal itu, di pertayangan itu yang hadir persatuan-persatuan, pertubuhan silat-silat yang ada di seluruh negara yang datang itu tujuannya nak mengangkat martabat seni silat orang Melayu ini. Sebab itu kalau apa yang kita lihat hari ini orang nak jatuhkan orang Melayu Islam, kita kena bersama. Kita nak kena fikir bagaimana kita nak supaya kita lebih perbaiki apa yang kurang. Bukannya kita hentam suka-suka hati kita nak maki hamun orang. Jadi sebab itu, saya minta kepada semua rakyat Malaysia, kepada sahabat seluruh Malaysia, tolong bantu saya. Saya bukan minta anda pergi kutip dia ke, ataupun anda pergi tangkap dia, tidak. Saya cuma nakkan satu pertemuan untuk saya berjumpa dengan beliau. Saya nak tanya apa yang boleh kita bermuzakarah,
muzakarah yang nanti saya akan tarbayun lah. Bila kita jumpa, kita bermuzakarah dan tarbayun. Apa yang kurang kita betulkan. Dan kita minta supaya tolong buat dengan kadar yang segera kepada mereka-mereka, dan saya juga mohon kepada kawan-kawan kita yang mempunyai akses yang begitu cepat untuk aturkan perjumpaan yang sangat cepat. Sebab saya nak jumpa, saya nak berdepan, saya nak tanya apa yang menyebabkan, apa yang anda tak suka. Saya difahamkan dia tak tengok pun filem ni. Zafrong ni tak tengok pun filem Zaflong ni tak tengok pun filem ni, tak menonton, tapi kerana melihat apa panggil tu iklan promosi itu dah condemn, dah hentam, dah berapa minggu dah buat perkara ni. Jadi saya pun mula-mula saya tahan juga. Tapi bila saya melihat ini sudah melampaui batas, tak habis-habis dengan dia punya komen, suruh orang tak payah pergi tengok dan sebagainya, ini semua benda-benda yang tak bagus. Sebenarnya kita nak bantu, kita tahu apa ni production filem tersebut, pasukan-pasukan itu mengeluarkan modal yang banyak, bersungguh-sungguh untuk mempromosi filem ini. Tujuannya untuk mengangkat martabat orang Melayu, orang Islam dan dunia industri perfilman, khusus kepada dunia persilatan orang Melayu Islam. Ini yang sebab ini adalah episod yang pertama sebenarnya filem Syahadah ni akan berlaku berterusan, akan ada siri-siri yang seterusnya yang akan ditayang, yang akan dipersiapkan filem itu untuk episod yang kedua, dan akan filem itu akan ditayangkan tidak lama lagi lah, yang saya difahamkan. Ini adalah episod yang pertama. Penggambaran filem yang kedua akan berlaku di Turki dan sebagainya. Sebab tu saya lihat hari ini, kalau ada orang Melayu, orang Islam yang sebegini akhlaknya, dan kalau ada beginilah kaedahnya, dia menghina, mengkritik, bagaimana kita nak lihat orang Melayu, orang Islam dalam dunia persilatan seni silat ini dapat diangkat. Sebab itu janganlah menjadi orang yang liberal terhadap orang Melayu, liberal terhadap Islam. Kalau anda tak suka, anda simpan sendiri. Jadi sebab itu saya nak akhiri, saya minta kepada semua masyarakat dan juga sahabat semboyan di seluruh Malaysia dan juga persatuan-persatuan silat yang mempunyai akses yang cepat untuk saya berjumpa dengan kadar yang segera dengan Zaflong ni. Saya nak jumpa. Saya nak jumpa, saya tak buat apa-apa. Saya bukannya orang yang ada kuasa, saya bukannya orang yang pandai bergaduh, saya tak pandai bergentap, saya tak pandai apa, tapi saya nak jumpa, saya nak tanya. Apa yang kurang? Apa yang sampai awak boleh menghina orang Melayu, orang Islam dengan sebegitu rupa. Sebab itu inilah sebab saya buat live pada hari ini. Kalau tak, saya pun tak nak buat. Tapi saya dah geram. Dan kadang saya sakit pun, saya tak berapa sihat ni, saya tetap nak buat live ni. Saya nak tanya, apa sebab? Kalau ada benda yang kurang, kita betulkan. Tapi jangan kutuk-kutuk macam tu. Jangan hina-hina macam tu. Jangan cakap filem ni filem sampah. Awak pun tak tengok TV lagi. Awak pun tak menonton. Dengan sesuka hati keluarkan daripada mulut awak satu fitnah dan membuat satu tuduhan. Ini satu benda yang awak kena ingat. Awak akan tanggung nanti di yauman akhirah. Di yauman akhirah nanti Allah akan panggil awak. Awak tak tengok, lepas tu awak buat andaian. Ini satu apa? Bila andaian, awak mengaibkan orang. Aib, awak tak tengok. Lepas tu, dah lah tak tengok. Awak fitnah orang. Dua dosa besar yang awak sedang sebarkan. Awak mengaibkan seluruh Malaysia. Awak aibkan tentang filem Syahadah ini. Tentang bagaimana orang nak membina jati diri dalam dunia persilatan ni, awak aibkan. Lepas tu awak fitnah. Awak tak tengok. Awak fitnah. Awak mengangkat nanti di yauman akhirah kepada mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam filem Syahadah, termasuk produser, pengarah dan sebagainya. Semua yang terlibat, penerbit, pengarah, pelakon-pelakon yang mereka menghabiskan masa mereka untuk mengangkat martabat seni silat orang Melayu untuk dilihat untuk di seluruh dunia. Kalau ada orang Melayu, orang Islam yang macam ni punya perangai, saya rasa orang Islam akan terkubur kerana ada pengkhianatan yang sebegini. Saya minta kepada kamu bertobat dengan kadar yang segera sebelum Allah sendiri yang akan memberi balasan. Saya doakan supaya awak mendapat kebaikan. Saya doakan supaya awak diberi kesempatan untuk bertobat. Sebab terlalu banyak sangat fitnah yang awak buat ni dan awak mungkin tak sedar. Jadi kalau awak tak sedar, mungkin awak tak tahulah tentang, saya tak tahu sama ada awak tahu tak tahu dosa pahala ni. Saya pun biasa buat dosa. Saya pun biasa buat maksiat dalam hidup. Tapi tak payahlah kita buat sehingga kita mengajak orang ramai. Awak tu buat andaian, awak mengaibkan orang, awak mengajak semua orang bercakap buruk pasal benda ni. Itu satu. Yang kedua, awak telah menyebarkan fitnah dan awak tahu tak dari mana datang fitnah ni? Daripada awak.
nanti seluruh negara, seluruh penggemar pengguna media sosial ini, netizen ini akan komen benda-benda yang buruk disebabkan perbuatan awak. Awak nak ke di padang mahsyar nanti awak akan akan disoal oleh Allah tentang perbuatan-perbuatan keji yang awak buat, dan semua mereka yang telah membuat keyboard warrior yang hari ini sedang menghentam, menghukum hari ini, akan minta kepada awak untuk dapatkan awaklah kena ambil segala dosa-dosa tu. Awak nak? Kalau awak nak, tak apalah. Kalau awak rasa awak cukup banyak pahala, dah banyak solat taubat setiap hari, banyak bangkit solat tahajud setiap malam, baca Quran satu hari 24 jam, awak dah banyak sangat buat pahala, tak apalah. Tapi kalau tak cukup, jadi segeralah bertaubat dan mohon maaf kepada mereka-mereka ini yang awak telah menimbulkan, awak telah membuka aib yang tidak ada, dan awak telah menimbulkan fitnah. Kalau ada, awak buka aib orang. Kalau tak ada, awak fitnah orang. Cuba bayangkan. Jadi insya-Allah kita minta untuk video ini disebarkan supaya dia dapat ke pengetahuan dia, dan saya minta kalau dia secara rasa bersalah, rasa benda ni dia buat tak betul, dia sendiri berhubung dengan saya dan kita boleh jumpa secara tertutup. Itu saya janji. Saya janji kalau dia berhubung dengan saya, kita akan berjumpa secara tertutup dan kita minta maaf secara terbuka dengan cara yang baik. Saya sangat tarbayun, tak ada masalah. Saya akan bersikap tabayun, saya tidak perlu bergaduh. Saya bukan orang macam tu. Tapi kalau awak terus menyebarkan fitnah ini, menyebabkan orang lain benci kepada orang Islam, orang Melayu disebabkan sikap awak digelarkan sebagai pengkhianat kepada agama dan bangsa. Jadi itu saja. Saya mohon maaf sekiranya saya bercakap panjang pada hari ini. Saya mohon ampun dan maaf kepada mereka-mereka di luar sana yang terasa disebabkan ucapan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya tak berpersihat hari ini, tapi saya geram. Jadi saya minta kita semua bersama-sama membantu bagaimana kita untuk menjayakan filem orang Melayu yang ada asasnya, yang ada jati dirinya. Dunia persilatan ni dunia yang baik. Kita kena membangkitkan sejarah pendekar-pendekar, panglima-panglima yang kita tahu telah berjuang sekian lama. Inilah waktunya kita mengangkat martabat orang Melayu, orang Islam. Jadi saya juga nak semua orang terus menyokong, pergi menonton filem ini. Bukan kita pergi, tujuan kita ini adalah ini lebih kepada sokongan. Menunjuk, bila orang Melayu, orang Islam buat filem yang mendatangkan nampak dunia seni itu, kita kena sokong. Kadang-kadang kawan-kawan kita berniaga, kan, kita tahu kita tak suka makan biskut tu. Saya bagi tahu satu benda, kita tak suka makan biskut tu, tapi disebabkan kawan kita berniaga, kita belilah. Sebab apa? Kawan kita berniaga, kita sokong kawan kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya nak tambahkan sedikit. Saya nak ambil kesempatan kepada semua yang ada, khusus kepada orang Melayu, orang Islam di seluruh negara di Malaysia. Kita ni kan, dunia dah macam-macam berlaku pada kita. Kalau kita lihat dengan Allah SWT uji kita dengan macam-macam musibah. Allah uji ni kerana Allah sayang. Allah uji ni sebab Allah sayang sangat pada kita. Allah bagi banjir bukan sebab Allah tak sayang. Allah bagi banjir, Allah bagi peluang, Allah sayang. Allah bagi kita kesusahan, Allah bagi COVID bukan sebab Allah tak sayang. Allah bagi COVID sebab Allah sayang. Sebab Allah nak bagi peluang. Kalau ada orang yang macam saya yang belum bertaubat, kena bertaubat. Kalau ada orang yang macam saya belum solat, kena solat. Kalau Allah ambil sekaligus, cuba bayangkan Allah ambil kita terus. Allah terus hancurkan macam mana Allah hancurkan kapal Nabi umat Nabi Nuh alaihissalam. Macam mana? Tinggallah berapa kerat dalam kapal tu. Semua Allah ambil pukul rata. Allah hancurkan semua umat Nabi Nuh. Tinggal berapa orang saja dalam kapal, termasuk binatang-binatang. Sebab tu Allah tak bagi macam tu kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak bagi macam tu. Allah bagi COVID. Kalau ini perbuatan manusia, Allah izinkan. Kalau ini Allah yang bagi, Allah Abu Saibah Allah pada kita. Kita ambil lah dua-dua. Kita tak payah tuduh-tuduh orang, tak payah mengata orang, tak payah nak kata orang ini, tak payah nak fitnah orang, tak payah nak aib orang, tak payah. Kalau ini perbuatan manusia, maka orang yang buat ini adalah urusan dia dengan Allah, tapi Allah izinkan. Allah izinkan. Yang kedua pula, kalau ini adalah musibah dari Allah, kerana apa? Kasih sayang Allah pada kita. Pandanglah. Dua-dua ni, orang buat pun kasih sayang Allah, musibah yang Allah bagi COVID ni pun kasih sayang Allah. Dan kita lihat ini, banjir demi banjir, musibah demi musibah, taufan demi taufan yang berlaku di seluruh negara. Kenapa? Bukan sebab Allah tak sayang. Allah sayang. Allah tunjukkan satu tempat, berlakunya banjir, Allah nak semua rakyat bersama. Allah nak semua umat Rasulullah bersama untuk membantu. Allah sayang. Sebab apa Allah tak bagi semua? Kalau Allah bagi satu Malaysia banjir, kalau Allah bagi satu Malaysia kena COVID, semua orang kena COVID, semua pakat-pakat duduk dalam hospital semua. Kalau Allah bagi semua bumbung tercabut, Allah bagi ribut. Kalau Allah bagi semua negeri banjir besar,
Macam mana kita nak hidup? Tak ada lagi tempat untuk kita nak ada ruangan untuk bertaubat. Sebab itu dengarlah apa yang saya cuba sampaikan perkongsian pada hari ini. Jangan kita jadi manusia yang tidak bersyukur. Saya nak bagi sedikit. Yang pertama, kalau boleh kita ni yang banyak dosa macam saya ni, tiap-tiap hari jangan lupa bertasbih dengan kalimah la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah tu banyak kali sebelum tidur. Nabi dah sebut dah. Dalam kitab Nabi sebut barang siapa yang berzikir la ilaha illallah dan mati pada hari tersebut, dia akan mati dalam husnul khatimah. Boleh rujuk kepada hadis hasan ini. Itu yang pertama. Dan kalau kita ni mulut kita ni rajin-rajin kita selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena selawat. Walaupun jahat macam mana kita pun kita selawatlah. Sebab apa, selawat ni yang boleh dapat syafaat kita dekat padang mahsyar nanti. Yang ketiga tuan-tuan, jangan tinggal solat. Solat ni wajib. 3 benda ni tolong jaga. Jangan tinggal solat, jangan lupa zikir la ilaha illallah, jangan lupa selawat. Ni 3 benda ni akan selamatkan kita di padang mahsyar. Ini betul-betul. Ini kita dah tak ada tempat lagi. Kita dah tak ada tempat lagi nak minta melainkan dengan Allah. Kita kena betul-betul minta dengan Allah. Sebab apa? Kalau kita tak minta dengan Allah betul-betul untuk bantu kita, tuan-tuan, siapa nak bantu kita? Saya ni bukan ustaz yang boleh bercakap macam ni. Saya lagilah banyak dosa, banyak buat maksiat dalam hidup, banyak ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Saya selalu cakap dengan mak ayah saya cakap dengan isteri saya, dengan anak-anak, banyak dosa saya buat. Tapi tuan-tuan, Allah ni sayang pada kita. Kita kena hidup dengan minta simpati pada Allah. Sebab tu saya jadi sedih bila tengok orang Islam, orang Melayu hina orang Islam, orang Melayu. Saya rasa sedih sangat bila tengok orang Islam, orang Melayu hina orang Melayu yang sedang buat filem-filem yang baik tentang orang Islam, orang Melayu. Bila kita buat filem yang tak teruk, kita kritik. Itu betul lah. Kita kritik. Tapi ada kaedah kritiknya. Kita tak boleh hina orang berlebihan. Tapi ini terang-terang secara terbuka buat satu filem yang melibatkan seni Melayu Islam. Yang melibatkan silat. Yang di mana memang betul-betul dia memang untuk silat. Untuk membangkitkan semangat orang Melayu, orang Islam. Itu pun kena hina. Jadi nampak sangat orang Melayu Islam ni sebahagian kecil ini punyalah benci dengan bangsa sendiri. Punyalah nak mengkhianati bangsa sendiri. Apa yang kita dapat, tuan-tuan? Sebab tu saya minta kepada tuan-tuan, sebelum saya nak akhir ini, tolong. Mulai hari ini, kalau ada anak-anak kita, kalau ada isteri kita yang belum solat, paksa solat, tuan-tuan. Sebab apa? Terlalu banyak Allah dah beri ujian kepada kita. Allah dah bagi hujan banyak pada kita. Allah dah bagi banyak ujian. Tolong paksa isteri, anak-anak kita solat. Solatlah. Kalau tak nak solat berjemaah, kalau boleh solat berjemaah dengan isteri dan anak-anak lebih baik. Kalau tak boleh, tuan-tuan, paksa isteri solatlah juga macam mana. Anak solat. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tolong sebelum tidur tu jangan lupa la ilaha illallah. Baca 10 kali lah paling kurang. Kalau tak mampu nak baca 100 kali. Kalau dah boleh mampu, naik lagi 100, naik ke 200, 300, 400, 500. Tapi kalau tak mampu 10 pun tak apa. Dan jangan lupa selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa selawat tu, selawat Jibril pun tak apa. Yang penting kita selawat. Barulah kita tidur, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hari ni kita tak tahu bila lah kita nak pergi. Kita tak tahu bila kita nak pergi. Bila-bila masa saja Allah akan ambil kita. Saya nak tunjukkan tuan-tuan. Perkara yang kita semua kena tengok, tuan-tuan. Saya nak buka. Kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ul mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah dan beritahulah berita gembira ini kepada orang lain bahawa sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus pasti akan memasuki syurga. Ini Nabi sebut pada kita, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain lagi, tuan-tuan, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi dengan hati yang ikhlas bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba-Nya dan pesuruhnya maka akan memasuki syurga. Allah dah beritahu dengan kita, tuan-tuan. Allah dah beritahu dengan kita bahawa Nabi dah beritahu dengan kita. Kalau kita buka kitab, Nabi dah beritahu dengan kita. Nabi dah beritahu kepada kita bahawa kita hidup ni, tuan-tuan. Kata apa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersaksi akan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan hatinya membenarkan lidahnya, maka dia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu pun yang dia kehendaki. Berapa ramai di kalangan kita yang tak tahu benda ni. Jadi apa yang saya nak buat ni adalah kita kongsikan kepada semua. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kita kongsikan kepada semua. Hari ini kita kena selalu tasbih.
tasbih la ilaha illallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bantu kita. Jadi sebelum tidur tuan-tuan, pastikan tuan-tuan jangan tinggal tuan-tuan. Hari ini kita nak betul-betul, kita nak semua orang mulai hari ini tuan-tuan kena sentiasa menunaikan salat. Sebab salat ni duduk dalam rukun Islam, perkara yang wajib. Jadi semua kena solat. Wajib itu perkara yang akan ditanya oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, sebelum tidur, tolong pastikan isteri anak-anak kita kena berzikir la ilaha illallah. Paling kurang 10 kali. Paling kurang 10 kali. La ilaha illallah. Kita nak kena ada. La ilaha illallah. Ajak isteri dengan anak-anak, jom kita zikir sekejap sebelum kita tidur. La ilaha illallah. Yang ketiga, tuan-tuan, jangan lupa selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah apa pun kita nak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, ashraqal madrul alaina, fattafan buduru, misla husnika ma ra'ayna, radu ya wajah sururi, ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu anta badru anta nuru faqa nuri, أنت عصر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يا من علم السري وآفى مستجيب دعواتي. ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على أحمد هدى طاهر الصدور. أحمد الهدي محمد صاحب الوجه منير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya ringkaskan. Kalau kita sentiasa ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Rasulullah akan ingat pada kita. Tuan-tuan, kita kena buat tuan-tuan. Sebab sekarang ni kita dah tak banyak masa. Kita lihat, kita dah tak banyak masa dah. Allah Ta'ala dah bagi kita macam-macam dalam hidup kita. Sebab tu kita nak kena sentiasa ingat pada Allah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, hajaklah kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, isteri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat dalam perjuangan, dalam dunia persilatan, dalam dunia persatuan ke apa. Hari ni kita nak kena betul-betul kita betul-betul nak kena bersama dalam agama kita. Kita nak dekat diri kita dengan Allah. Sebab dah banyak sangat musibah Allah bagi pada kita. Jadi saya bukanlah nak bagi tazkirah. Sebab saya dah rasa sedih. Orang Islam, orang Melayu sekarang ni berlaga-laga, bergaduh-gaduh, berpecah belah. Sebab tak tahu apa yang kita nak cari dalam hidup tuan-tuan. Sebab tu hari ni tuan-tuan, tolong. Mulai hari ini tuan-tuan, kita kena tekankan dekat pejabat, dekat rumah, dekat tempat kedai makan kita bekerja, dekat mana saja, dekat kilang kita bekerja. Jom kita kena pastikan, kita kena mulakan hari kita 5 waktu ni nak kena mulakan dengan azan. Nak solat azan dulu, kita solat berjemaah. Kita nak pasti kita nak menyemarakkan supaya orang solat berjemaah ni ramai-ramai. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, jangan lupa saya kata tadi. Jangan lupa la ilaha illallah. Jangan lupa sebab Nabi dah sebut. Kalau orang, saya baca dalam satu hadis ni, barang siapa yang baca barang siapa yang membaca la ilaha illallah ni setiap hari tuan-tuan,
Kalau dia mati pada hari tersebut, tuan-tuan, dia mati dalam husnul khatimah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, nak kena. Macam mana pun kita nak kena ada juga benda ni. Benda ni kita nak kena tahu. Nak semua orang kena tahu. Sebab tu kan, penat macam mana balik kerja pun, letih macam mana balik kerja pun, mesti zikir dulu. La ilaha illallah, baru tidur. La ilaha illallah, baru tidur. Jangan kita terus-terus tidur, tuan-tuan, sebab rugi. Sebab nanti kalau kita dah tidur, katakanlah hari itu kita meninggal dunia. Na'udzubillah bin zalik. Hari ni orang hari-hari meninggal. Kawan-kawan saya banyak meninggal. Sahabat saya Abang Ali meninggal. Mak mentua saya meninggal. Ramai orang dah meninggal. Pengawal keselamatan dekat sekolah anak saya baru meninggal. Semua orang-orang yang dekat dengan kita semua dah meninggal. Banyak orang pergi sekarang ni. Dan semua pergi, tuan-tuan. Orang-orang baik semua dah pergi dah. Kita ni, sebab Allah tak ambil lagi. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah tahu belum cukup lagi amalan kita ni. Allah kesian kat kita. Allah kata, kalau aku ambil kau sekarang ni, cukup ke amalan kau ni? Amalan kau ni pun tak ada. Dan kita tahu kita masuk syurga ni dengan redha dan rahmat Allah. Allah tahu kita belum cukup ikhlas lagi duduk hubungan kita dengan Allah. Sebab tu kita nak kena ubah, tuan-tuan. Sebab tu kita nak kena ubah. Kita nak kena ubah walaupun kita bukan orang baik, tapi kita nak kena berubah. Kalau kita tak berubah, siapa nak tolong kita nanti kat mahsyar? Allah nak tolong kita. Allah Maha baik, tuan-tuan. Sebab tu kita nak Allah Maha baik. Sebab tu kita kena. Nampak, tuan-tuan, Nabi sebut lagi. Sayyidina Itban bin Malik Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang hadir pada hari kiamat sambil mengucapkan kalimah la ilaha illallah semata-mata kerana inginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan api neraka ke atasnya. Betul. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita ni hidup, kita mati nanti tiba-tiba kita mati dalam keadaan tak husnul khatimah. Tak tahu, tuan-tuan. Sebab tu kita tahu tak kasih sayang Allah ni pada kita macam mana. Kita buat baik, kita buat jahat macam mana. Saya ni cakap pada diri saya. Saya ni buat jahat macam-macam, tapi Allah sentiasa berikan kesempatan untuk saya balik rumah balik. Saya buat banyak dosa dalam hidup, tapi kadang-kadang Allah bagi kesempatan kepada saya untuk bertaubat lagi. Buat hari ni, besok bertaubat. Hari ni buat, besok bertaubat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah sayang pada kita. Sebab tu kita nak doa kepada Allah ni macam ni. Ya Allah, sesungguhnya Allah, aku ni banyak dosa, Ya Allah. Aku banyak buat maksiat dalam hidup, Ya Allah. Aku banyak buat dosa, Ya Allah. Tapi, Ya Allah, aku ni memang tak mampu, Ya Allah, nak masuk neraka. Panas di neraka tu, Ya Allah. Jadi, aku nak masuk dalam syurga, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Aku nak minta redha dan rahmat-Mu, Ya Allah. Aku tahu Kau boleh bagi aku syurga. Allah ni, dengar kita doa macam tu. Allah tahu apa? Allah nak dengar je kita punya dosa-dosa. Kita mengaku tak apa kita buat dosa dengan Allah. Kita buat dosa ni, Allah nak tahu. Kau ni buat dosa, Yusuf Hazmi. Engkau ni buat dosa. Kau nak bagi tahu tak pada aku dosa kau? Dan Allah kata apa? Bila engkau mengaku dan engkau beritahu semua kesalahan kau pada aku, maka Allah kata apa? Aku ampunkan dosa kau. Aku tak tengok dosa kau yang lepas. Aku redai kau, dengan rahmat kau masuk ke dalam syurga. Sebab tu kita hidup ni kena sangka baik dengan Allah. Kita ni kadang-kadang nampak orang buat dosa, semua kita maki hamun orang. Kita hina orang tu. Engkau ni tak tutup aurat lah. Engkau inilah. Engkau tak solat lah. Engkau ni kompong-kompong api neraka jahanam. Ini manusia-manusia zaman sekarang ni tahu nak hina orang. Tolonglah jangan macam ni. Kita semua nak minta kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita semua balik ke jalan Allah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya akhiri, saya minta maaf. Saya bukan nak bagi tazkirah, tapi saya rasa sedih hari ni. Saya kesihatan saya memang tak berapa baik. Saya doa dengan Allah supaya Allah pun ampunkan segala dosa saya. Saya pun tak tahu bila Allah nak ambil. Esok lusa Allah nak ambil, Allah boleh ambil. Saya minta supaya Allah pandanglah sedikit kebaikan yang ada, walaupun saya banyak dosa daripada kebaikan, dan saya tahu Allah pasti masukkan kita semua ke dalam syurga. Sebab apa? Allah sifat ni maha baik. Allah nak dengar kita mengaku dengan Allah kita punya dosa. InsyaAllah, tuan-tuan, semoga apa yang kita buat dalam hidup Allah redai kita. Semoga apa yang kita buat dalam hidup Allah berkati hidup kita. Semoga kita ni taat kepada mak ayah kita. Kita jaga mak ayah kita dengan baik. Kita jaga isteri kita dengan baik. Jaga anak-anak kita dengan baik. Jaga keluarga kita dengan baik. Jangan bergaduh. Jangan bermusuh. Jangan memutuskan silaturahim. Jangan. Kadang-kadang mungkin hari tu kita marah. Cepat-cepat minta maaf dengan isteri kita kalau kita buat salah. Kalau kita maafkan salah dengan anak pun, kita kena minta maaf dengan anak. Kalau anak buat salah dengan mak bapak, minta maaf cepat-cepat. Kalau adik-beradik bergaduh, berpecah belah, cepat-cepat kita minta maaf. Sebab apa? Antara sebab kita tak boleh masuk ke dalam syurga adalah kita memutuskan silaturahim. Jadi insya-Allah. Jadi mudah-mudahan saya nak beritahu kepada Zaflog ini dengan kadar segera berhubung dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton.